Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kembali lagi kita untuk minggu ini. Selepas seminggu kita bercuti, cuti penggal kedua dah. Okey, habis dah untuk ejaan-ejaan Jawi. Untuk minggu ni kita akan belajar imbas kembali tajuk tahun 4, iaitu tanda baca. Okey, tanda baca ni. Okey. Jadi kita ada berapa tanda baca? Kita ada 6 tanda baca. Okey, mengenali tanda baca. Okey, tengok yang pertama iaitu tanda baca noktah. Okey, ni tanda noktah. Noktah ni titik lah. Noktah ni titik. Okey, yang kedua tanda baca koma. Tanda koma. Okey, tanda koma. Kita kenal dulu. Okey, yang ketiga, tanda soal. Tanda soal. Tanda soal dia macam ni kalau dalam Jawi. Okey, dia berlawanan dengan Rumi. Berlawanan dengan bahasa Melayu. Okey, yang keempat, tanda seru. Yang keempat, tanda seru. Okey, dia I ikut balik. Okey, tanda yang kelima, tanda bacaan yang kelima, tanda noktah bertindih. Noktah bertindih tu apa? Titik dua, atas dan bawah. Tu tanda noktah bertindih. Okey, yang ketiga adalah tanda pengikat kata. Okey, pengikat kata ni mesti ada pasangan. Kalau dia ada buka pengikat kata, dia ada penutup pengikat kata tu, dia ada pasangan. Dia ada pasangan. Okey, dia ada pasangan. Okey. Kita tengok dulu satu-satu apa itu tanda noktah. Okey, tanda noktah. Okey, tengok tanda noktah. Okey, saya besarkan sikit. Okey, tanda noktah. Apa itu tanda noktah ni? Tanda noktah tu tanda titik tu lah. Okey, contohnya apa? Okey, contohnya adalah tanda noktah yang pertama, tanda noktah. Okey, kita tengok contoh satu-satu. Okey, kita tengok contoh satu-satu. Okey, tengok contoh yang pertama. Ibu saya seorang doktor. Tanda noktah ni duduk di akhir lah. Ibu saya seorang doktor. Biasa je, ayat biasa je. Okey, yang kedua. Okey, tengok yang kedua. Yang kedua ni jarang-jarang berlaku. Okey, DBP. Okey, singkatan bagi Dewan Bahasa dan Pustaka. Dia singkatan daripada ayat yang panjang. Dia tulis satu huruf sahaja. Okey, dia ada noktah. Selepas huruf tu dia ada noktah. Okey, contoh lagi PIBG. Setiap kita nak tulis PIBG tu ada noktah. Tengok ni noktah kat sini. Okey, yang ketiga, pulau tercantik di negara kita ialah tanda noktah dia setiap nombor 1, nombor 2, nombor 3. Tu adalah tanda noktah. Pulau tercantik di negara kita ialah Pulau Langkawi, dia tulis nombor 1 tu ada tanda noktah. Nombor 2 ada tanda noktah. Okey, nombor 3 ada tanda noktah. Okey, tu 3 bentuk tanda noktah yang digunakan dalam ayat. Okey, faham situ? Okey, yang kedua, tanda koma. Okey, apa itu tanda koma? Tanda koma ni tengok ni, bentuk dia macam ni. Kena buat macam ni lah bentuk dia. Okey, bila kita nak guna tanda koma ni? Okey, tengok contoh. Ada 3 contoh juga. Okey, yang pertama, apabila ayat tu ada nak sebut 3 perkara benda yang sama. Okey, contoh tengok sini. Apple, orange, pear, strawberry dan anggur. Dia bagi tahu lebih daripada 3 perkataan yang dia nak sebut. Ialah buah-buahan import. Okey. Dia sebut apa ni? Apple 1, orange 2, pear 3, strawberry 4 dan anggur 5. Okey, bila dia sebut 3 ke atas, maka kena buat koma lah selagi tak habis kita nak sebut tu. Nak sebut yang terakhir baru kita sebut dan. Okey. Jadi kata kuncinya ada perkataan dan tu, maka sebelum dia tu adalah koma. Okey, apple, koma, orange, koma, pear, koma, strawberry dan anggur. Okey. Yang kedua, bentuk yang kedua, Osman suka warna, ni dia sebut lebih daripada 3 juga. Warna biru 1.
Merah 2, putih 3, hitam 4. Okey, bila lebih daripada 3, maka perkataan yang mula-mula ni kena letakkan koma. Perkataan nak sebut perkataan yang terakhir baru kita letakkan dan. Okey, faham di situ? Okey, kemudian yang ketiga, aduh sakitnya perutku ini. Okey, tengok contoh. Dia ada tanda seru. Bila ada tanda seru di akhir, maka selepas okey, tengok sini. Dia ada selepas ayat seru tu, selepas kata seru tu mesti letakkan koma. Aduh, so apa lagi? Wah, syabas. Selepas kata seru tu kena letakkan tanda koma. Tu 3 bentuk untuk tanda koma. Okey. Yang ketiga adalah tanda soal. Okey, kalau dalam bahasa Melayu tanda soal dia dari kiri ke kanan. Okey, tapi untuk Jawi dari kanan ke kiri. Dia telinga sebelah kiri. Tak, telinga sebelah kanan, kiri. Telinga sebelah kiri. Okey, contoh apabila kita nak guna tu. Okey, apabila ada kata soal. Apabila ada kata soal, maka kita kena letakkan tanda soal. Okey. Di manakah kata soal? Siapakah kata soal? Bilakah kata soal? Apabila ada kata soal, maka kena letakkan tanda soal. Okey. Kemudian yang keempat, tanda seru pula. Okey, tanda seru ni I ikut balik lah. Okey, kita nak semua dah ingat I ikut balik. Okey. Contoh kata seru, tanda seru. Bila kita nak gunakan tanda seru? Apabila, kita tengok yang pertama, apabila ada kata seru di awal. Okey. Amboi, nah, tolong. Tu kita gunakan untuk tanda seru. Apabila ada kata seru di awal. Apabila ada kata seru di awal. Contoh kata seru apa lagi? Amboi, syabas, nah, aduh, tu tahniah. Tu adalah kata seru. Okey. Yang kelima, tanda noktah bertindih. Tanda noktah. Okey, kita dah belajar noktah tu adalah titik. Okey. Tapi yang ni tanda noktah bertindih, maksudnya titik dia tu bertindih. Titik dia tu ada atas dan ada bawah. Ada atas dan ada bawah. Okey, contoh bila kita nak guna tu. Okey, tengok yang pertama. Apabila, okey, contohnya Ali, kita nak buat kita nak buat apa dah? Hiwar tu apa? Hiwar tu adalah percakapan. Okey, Ali bercakap. Apa khabar Ahmad? Dia tanya. Ali bercakap, apa khabar Ahmad? Okey. Yang kedua, Ahmad pun jawab, alhamdulillah, khabar baik Ali. Tu percakapan. Bila percakapan kita gunakan noktah bertindih. Okey. Yang ketiga, apabila kita nak sebut contoh surah Al-Baqarah, kita nak sebut ayat berapa. Tu kita kena letak tanda noktah bertindih. Tak perlu letak koma, tak perlu letak titik, kita perlu letak noktah bertindih. Okey, apabila kita nak sebut benda, tu adalah noktah bertindih. Kita nak senaraikan. Okey, yang terakhir, tanda pengikat kata. Okey, tanda pengikat kata ni dia ada pasangan. Kalau awak nak mudah biasanya dalam soalan dia akan letakkan di awal saja. Jadi awak buat jawapan di akhir. Kalau dia letakkan di akhir saja, awak buat jawapan di awal. Itu adalah tanda pengikat kata. Dia ada pasangan. Kalau ada pembuka kata, dia ada penutup kata. Okey, dia ada pasangan. Okey. Contoh. Okey, contoh dia. Ni kita tengok ni. Dia ada pembuka, mesti ada penutup. Dia ada pembuka, mesti ada penutup. Dia ada pembuka, dia mesti ada penutup. Okey. Tu semua adalah kita dah belajar, dah tengok tadi tanda-tanda bacaan dalam sukatan Jawi ni. Noktah, koma, tanda soal, tanda seru, noktah bertindih dan juga pengikat kata. Okey, untuk latihan hari ini, Ustazah hanya sertakan 2 kuis.
Okey, jadi awak jawab kuis tu. Kemudian tak payah hantar. Tak perlu hantar. Sebab bila awak dah tulis nama dalam kuis tu, link kuis tu, maka Ustazah boleh tahulah siapa yang jawab, siapa yang belum jawab. Okey. Jadi, selamat mencuba, selamat menjawab soalan kuis. Okey, itu saja untuk hari ini. Simple dan mudah. Okey, itu saja. Kita jumpa lagi untuk subjek bahasa Arab sekejap lagi. Okey, itu saja. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.